tafsir surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah yang telah kita perdengarkan bacaannya tadi daripada Qari Al-Fadil Qari kita yang sama-sama telah pun kita bertadarus mengikuti bacaan beliau. Jika kita lihat di dalam memahami Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, sungguhnya kami telah turunkan kepada kalian al-dzikra. Al-dzikra di sini maksudnya adalah diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni Al-Quran. Maka dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa untuk memahami Al-Quranul Karim perlu di sana ada satu metod atau satu cara seperti mana yang disebutkan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis. Maka dalam hal ini, untuk memahami Al-Quranul Karim, kita perlu untuk memahaminya melalui tafsir. Yang dimaksudkan dengan tafsirul Quran ialah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran sesuai seperti mana yang ditulis dalam kitab-kitab tafsir, di mana para ulama-ulama ahli tafsir, para mufassirin kita menuliskan tafsirul Quran di dalam kitab-kitab tafsir yang terkenal. Jadi ini sebagai mukaddimah oleh kerana pagi ini adalah pertemuan yang pertama. Selepas ini kita akan ikuti setiap daripada penerangan para asatidzah kita pada setiap hari. Maka perlu kepada kita untuk memahami sedikit banyak tentang bagaimana metodologi para ulama-ulama kita di dalam memberikan penerangan dan juga memberikan tafsir kepada ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita menafsirkan Al-Quran, maka jawapannya ialah mereka menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara menafsirkan sesuatu ayat dengan satu ayat Quran yang lain. Ini kaedah yang pertama, tafsir Al-Quran bil-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Jadi satu ayat Al-Quran, penerangannya dicari di dalam hadis Nabi. Dan yang ketiga, melalui apa yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yakni bagaimana pendapat daripada para sahabat yang mereka lebih mengetahui akan bagaimana turunnya Al-Quran, di mana turunnya Al-Quran, dan mereka mengetahui selok-belok tentang sesuatu ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran. Mana yang turun dulu, mana yang turun kemudian, kerana mereka orang yang menyaksikan sendiri penurunan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini jelas kepada kita bahawa ini cara yang ketiga di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan aqwal at-tabi'in, yakni pendapat ataupun kata-kata para tabi'in. Maka ini kebiasaan menjadi amalan kepada para ahli tafsir ketika mereka menafsirkan Al-Quranul Karim dengan empat cara tadi. Dan yang satu lagi iaitu tafsir Al-Quran dengan menggunakan birra'i, dengan ijtihad. So dalam hal ini sememangnya pun kalau kita lihat secara umum kitab-kitab tafsir Al-Quran ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quran dengan empat cara tadi, iaitu Al-Quran dengan satu lagi ayat yang lain, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan kata-kata para sahabat, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan kata-kata para tabi'in. Yang bahagian yang kedua daripada jenis tafsir dipanggil tafsir birra'i, tafsir dengan menggunakan ijtihad. Jadi tafsir dengan ijtihad ini perlu difahami bukanlah maksudnya tafsir dia dengan semata-mata bergantung kepada ijtihad ataupun dengan kemampuan akal seseorang semata-mata. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan tafsir birra'i
tafsir bil ijtihad ialah di mana mereka akan mengawali tafsir Al-Quran dengan 4 cara yang disebutkan tadi, dan ditambah satu lagi dengan ijtihad mereka pada sesuatu masalah. Maksudnya mereka tetap juga bergantung para ulama-ulama tafsir yang menuliskan tafsir dengan tafsir bil ra'yi. Mereka menuliskan juga tafsir dengan bergantung kepada 4 sumber tadi, iaitu Al-Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan kata-kata para sahabat, Quran dengan kata-kata para tabi'in, dan tambah lagi dengan ijtihad, dengan kemampuan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati mereka dengan hikmah, dengan ilmu yang sangat luas. Maka mereka memberikan ijtihad di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. So demikian kita lihat bagaimana metod para ulama-ulama kita ahli tafsir di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka bila kita ingin memahami Al-Quran, tidak lain tidak bukan caranya adalah kembali kepada tafsirul Quran. Sama ada kita kembali kepada tafsir bil maksur atau tafsir bil ra'yi yang saya sebutkan serba lebih kurang tadi. Ini sahaja cara yang boleh untuk kita bersandar di dalam memahami ayat Al-Quran. Kita tidak boleh memahami ayat Al-Quran hanya dengan terjemahan. Kerana terjemahan Al-Quran itu tidak memberikan makna secara luas dan secara tepat kepada apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tadi. Bukankah kalau di dalam hadis kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyebutkan tentang Al-Quran bi ra'yihi, semata-mata dengan akal, iaitu dengan kemampuan logik akalnya sahaja dia menyebutkan maksud ataupun tafsir ataupun kefahaman daripada Al-Quran, au bima la ya'lam, atau dia menyebutkan sesuatu tentang Al-Quran, pemahaman tentang ayat Al-Quran dengan sesuatu yang dia tidak pasti, dia tidak mengetahui hakikat sebenarnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hati-hatilah dia daripada akan ditempatkan tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu kita faham bahawa kalau seseorang ingin memahami ayatul Quran, perlu kembali kepada apa yang dituliskan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, dan bagaimana mereka menyebutkan dan mereka memperluaskan maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan cara yang telah disebutkan tadi. Baik, kita tadi baca surah bermula daripada suratul Fatihah sehinggalah kepada surah Al-Baqarah, ayat yang telah kita sama-sama baca mengikut kepada qari yang telah kita perdengarkan tadi. Jadi Al-Fatihah, suratul Fatihah dinamakan suratul Fatihah dengan beberapa nama-nama yang lain. Dipanggil suratul Fatihah dengan Al-Fatihah kerana dengannya dibuka Al-Quran. Al-Fatihah itu maksudnya pembuka. Al-Fatihah maksudnya pembuka. Jadi suratul Fatihah dinamakan demikian kerana Al-Quran dibuka dengan suratul Fatihah. Dinamakan juga suratul Fatihah dengan Ummul Kitab kerana maksud Ummul Kitab ibu kepada Al-Quran, ibu kepada kitab iaitu Al-Quran, kerana menjadi lazim ataupun menjadi kebiasaan di dalam bahasa Arab menamakan sesuatu yang induk, sesuatu yang penting, maka akan disebutkan sebagai ummul. Contohnya Bumi Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah nama lainnya adalah Ummul Qura. Ummul Qura yakni ibu kepada setiap lembah dan perkampungan. Kerana pentingnya Makkah, maka dinisbahkan perkataan ummun kepada Ummul Qura. Demikian di dalam bahasa Arab, sesuatu yang penting dan yang menjadi induk kepada kelompoknya, maka biasa saja ianya dinamakan dengan ummun. Demikian Al-Fatihah dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Dan suratul Fatihah juga dinamakan dengan As-Sab'ul Masani. Sab'ul Masani maksudnya ialah di dalamnya ada 7 ayat Al-Masani yang sentiasa diulang-ulang di dalam solat. Kerana kita maklum, tidak ada satu sembahyang pun yang sah kecuali mesti dibacakan suratul Fatihah di dalamnya.
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi seorang yang tidak membacakan surah Al-Fatihah. Oleh yang demikian, surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sab'ul Masani. Dan kita tahu bahawa suratul Fatihah ini 7 ayat, dan ketujuh-tujuh ayat itu tidak ada khilaf, iaitu bermula daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, di sana ada khilaf. Ada riwayat-riwayat yang khilaf, yang mereka tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebab itu terjadinya khilaf dalam masalah ketika membaca suratul Fatihah di dalam solat. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan ada yang tidak membaca, dan ada yang membaca tapi dengan suara yang perlahan, dan ini hukum yang agak luas. Adapun dalam mazhab kita yang mesti kita tahu, walaupun kita kalaupun tak mampu untuk mendalami masalah bacaan basmalah, yang mesti kita tahu, suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama daripada suratul Fatihah menurut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan wajib dibaca dalam solat. Barang siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka solatnya tidak sah. Ini menurut mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Demikian ada juga mazhab lain yang mengatakan sebaliknya, seperti mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, maka Fatihah itu dibaca dengan perlahan. Jadi ini satu perbahasan yang agak panjang yang saya tidak bercadang untuk membahaskan terlalu detail, kerana kita ada banyak lagi perkara yang ingin dibincangkan. Sebagai kesimpulan, Al-Fatihah dinamakan sebagai Sab'ul Masani, yakni 7 ayat yang sentiasa diulang. Yang dimaksudkan diulang di sini adalah diulang setiap kali di dalam solat. Dan surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dan Al-Fatihah juga dinamakan dengan surah Asy-Syifa. Ya, Al-Fatihah dinamakan dengan surah Asy-Syifa kerana diriwayatkan dalam hadis, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sum. Dalam hadis daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu arda menyebutkan, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sum. Surah Al-Fatihah adalah pengubat ataupun syifa daripada sekian penyakit ataupun sekian racun. Memangnya pun disebutkan di dalam hadis bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda suatu hari dengan beberapa orang para sahabat ketika keluar pergi berdakwah, maka mereka sampai ke satu perkampungan. Ketika mereka sampai ke perkampungan tadi, mereka tidak diterima dakwah mereka di kampung itu, dan mereka tidak dihiraukan, bahkan mereka ditolak daripada berdakwah, daripada diterima dakwah mereka di perkampungan tadi, sehingga mereka dihalau keluar oleh ketua kampung dan seluruh penduduk kampung. Maka ketika mereka sudah keluar daripada perkampungan tadi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketua kampung tadi dipatuk oleh ular. Orang kampung pun panik, tak tahu nak buat apa, di mana nak cari ubat, dan tak boleh nak sembuhkan ketua kampungnya. Maka mereka datang balik jumpa dengan kafilah, dengan rombongan daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Maka ditanya kepada Abu Sa'id, adakah kamu mempunyai ubat, ataupun bolehkah kamu mengubati ketua kami yang telah dipatuk oleh ular, yang telah diracun oleh ular? Kata beliau, ya boleh, saya boleh mengubatinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi diminta sebagai bayaran atau sebagai janji, kalau kata Abu Sa'id, kalau aku mampu untuk mengubati, apa yang kamu akan bayar kepada aku? Maka dijanjikan akan membayar sejumlah ekor kambing. Jadi Sayyidina Abu Sa'id pun membacakan surah Al-Fatihah, lalu meniupkan, setelah membacakan surah Al-Fatihah tadi, diruqyahkan dengan surah Al-Fatihah, ditiupkan kepada di tempat yang diracun, dan ditiupkan di dalam air dan diberikan minum. Maka akhirnya lelaki ataupun ketua kumpulan ataupun kampung tadi yang dipatuk oleh ular pun sembuh daripada bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian mereka para sahabat balik berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan kepada Nabi peristiwa ini. Ditanya oleh Nabi kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, daripada mana kamu
dapat ijtihad ataupun dapat ilham untuk ruqyahkan, untuk menjampikan orang yang dipatuk ular tadi dengan bacaan Al-Fatihah. Kata beliau, aku pernah mendengar apa yang kamu sebutkan ya Rasulullah, Fatihatul Kitab shifaa'un min kulli sum. Fatihatul Kitab adalah, yakni surah Al-Fatihah adalah penyembuh kepada sekian racun. Cuma dalam hal ini kita perlu ada keyakinan yang tinggi dan bergantung pula, dilihat pula kepada siapa yang membaca. Kalau yang baca seumpama Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, dia pasti akan memberikan syifa walaupun dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi demikian disebutkan para ulama tentang beberapa nama-nama daripada nama surah Al-Fatihah. Akan keutamaan bacaan surah Al-Fatihah, kalau kita lihat di dalam hadis, terlalu banyak bukan tentang keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Baginda Rasul SAW menyebutkan dalam suatu hadis, kata Nabi SAW, la'u'allimannaka a'zamu suratun fil Quran qabla an takhruja fil masjid. Satu hari baginda Rasul SAW sebutkan kepada seorang sahabat bahawa aku akan ajarkan kepada kamu satu surah yang paling teragung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid ini. Qala, sahabat tadi Abi Sa'id bin Mu'alla mengatakan, fa akhadha bi yadi, Nabi memegang tangan aku, falamma arada an yakhruja min al-masjid, ketika aku nak keluar daripada masjid, qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zamu suratun fil Quran. Ya Rasulullah, engkau sebutkan kau akan ajarkan aku surah yang paling teragung daripada Al-Quran. Qala na'am, kata Nabi, ya, aku akan ajarkan, itulah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia as-sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Surah yang aku maksudkan, surah yang teragung dalam Al-Quran adalah as-sab'ul matani, yaitu suratul Fatihah, yang merupakan surah yang teragung yang diturunkan kepada aku. Demikian baginda Rasul SAW menyebutkan di antara daripada keistimewaan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Di dalam satu hadis yang lain kata baginda Rasul SAW, "Walladhi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha." Demi diri aku yang berada dalam genggamannya, tidak ada satu surah yang Allah, tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil atau Zabur atau Al-Quran yang lebih utama, yang lebih agung daripada surah Al-Fatihah. Maksudnya Nabi sebutkan keagungan dan keutamaan surah Al-Fatihah, bukan sahaja surah yang teragung dalam Al-Quran, bahkan Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang diturunkan melebihi daripada keagungan surah Al-Fatihah dalam mana-mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mana-mana para nabi sekalipun. Demikian sebutkan tentang keistimewaan surah Al-Fatihah, dan semua daripada kita maklum bahawa tidak solat kita tidak sah kecuali dengan kita membaca surah Al-Fatihah, dan disunahkan ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah diawali dengan bacaan al-isti'adzah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika di dalam solat, maka disunahkan untuk membaca a'udzubillah dan suara yang perlahan. Kepada imam ataupun kepada makmum disunahkan membaca isti'adzah, membaca a'udzubillah dengan suara yang perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Ta'ala, "Fasta'iz billah," dan kamu mohonlah kepada Allah, mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca isti'adzah atau dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim juga adalah ayat pertama kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam hadis baginda Rasul SAW menyebutkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga Al-Quran diawali ataupun ayat pertama yang disebutkan di dalamnya adalah basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ini terlalu banyak kerana di dalamnya dihimpunkan nama Allah yang paling teragung, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini isyarat kepada kita bahawa syariat yang terkandung di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang penuh dengan rahmat. Sebab Al-Quran diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka menggambarkan apa yang akan terkandung di dalam Al-Quran ini daripada syariat adalah pasti sesuatu yang mempunyai kerahmatan yang tinggi, kerana Al-Quran ini diawali dengan kalimah Ar-Rahman juga kalimah Ar-Rahim. Maka Al-Fatihah yang diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan daripada tafsir surah Al-Fatihah tadi, Allah Subhanahu wa taala memulakannya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dan seterusnya disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan diawali juga surah Al-Fatihah pada ayat yang seterusnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan Al-Fatihah itu diawali dengan beberapa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada bahagian pertama daripada surah Al-Fatihah, dan sehinggalah ayat Maliki Yaumiddin. Sehingga ayat Maliki Yaumiddin itu semua adalah memuji Allah Ta'ala. Yang bermaksud Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Raja. Malik Yaumiddin, Malik, Raja yang menguasai hari akhirat. Yaumiddin di sini adalah hari akhirat. Disebutkan di sini Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala Tuhan ataupun Raja yang akan menguasai hari akhirat. Bukan bermaksud di dunia ini tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Dunia dan juga akhirat kedua-dua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus dalam surah Al-Fatihah disebutkan Maliki Yaumiddin, hari akhirat yang dikhususkan di sini kerana di dunia manusia masih lagi banyak tempat bergantung. Di dunia manusia masih banyak lagi raja-raja yang berkuasa yang menjadi tempat pergantungan kepada manusia. Tapi di hari akhirat tidak ada seorang pun yang akan bergantung dan akan meminta bantuan kepada orang lain. Tidak ada orang pun yang akan berkuasa. Tidak ada orang pun yang akan memerintahkan orang lain. Tidak ada orang pun yang akan menunjukkan kekuasaannya, kecuali di hari akhirat satu saja kuasa yang tinggal, iaitu kuasa Allah, kudrat Allah, kekuasaan dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat-ayat yang menyebutkan tentang memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga ke ayat Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah, iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Na'budu digunakan dengan perkataan jamak. Kepada Engkau sahaja ya Allah, na'budu, kami menyembah. Kenapa digunakan perkataan na'budu? Kami di sini bukan iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau sahaja ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini ayat ini memberikan maksud kepada kita, kata ahli tafsir, digunakan perkataan jamak kerana dalam hal ini kita bukan hanya meminta kepada Allah dengan ibadah kita semata-mata, dengan kebaikan yang kita lakukan semata-mata, tapi waktu itu kita menggunakan perkataan jamak. Kita memohon kepada Allah dengan keberkatan dan bertawassul kepada sekalian amal-amal orang-orang lain juga. Itu disebutkan iyyaka na'budu, kami. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Fakhrul Razi. Na'budu di sini ketika seorang menyebutkan ya Allah, iyyaka, kepada Engkau semata-mata ya Allah
na'budu, kami menyembah, maksudnya kami itu siapa? Saat saya, orang-orang lain, seluruh makhluk, para malaikat, para anbiya, para salihin, seluruh makhluk ya Allah hanya sembah Engkau semata-mata. Dan dengan keberkatan daripada kami semua menyembah Engkau ya Allah, kami semua beribadah kepada Engkau ya Allah, yakni keberkatan daripada ibadahnya para anbiya kepada Engkau, keberkatan daripada ibadahnya para salihin kepada Engkau, keberkatan daripada ibadah sekalian makhluk-makhluk kepada Engkau ya Allah. Nasta'in, kami meminta pertolongan kepada Engkau. Maka ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita konsep at-tawassul bil a'mal as-salih dan at-tawassul dengan orang-orang lain, iaitu kita meminta kepada Allah dengan keberkatan amalan-amalan yang dibuat oleh orang-orang lain seperti amalan para anbiya, amalan para salihin. Demikian disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita meminta kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, ihdina, Kau kurniakanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus yang dimaksudkan di sini? Allah Ta'ala sebutkan dalam satu lagi ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu mereka, jalan-jalan mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus daripada kalangan para anbiya, para aulia, para salihin. Maka ketika kita minta kepada Allah, ketika kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepada Engkau aku meminta, kami beribadah kepada Kau, kami memohon, ihdinas siratal mustaqim, Kau kurniakanlah kepada kami jalan yang lurus seperti mana jalan yang telah Kau berikan kepada para anbiya, para aulia, para siddiqin, para salihin. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah dengan keberkatan daripada orang-orang yang terpilih di sisi Allah untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah supaya kita tidak diberikan jalan yang Allah tidak redha, iaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Allah Ta'ala murka, waladdallin, dan bukan juga jalan ataupun cara hidup orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti golongan Yahudi dan golongan An-Nasara. Demikian hadis serta sedikit tentang surah Al-Fatihah. Kita masuk perbincangan surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebelumnya surah Al-Baqarah, kita tahu kalau surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surah yang terdiri surah Al-Baqarah ini dengan 286 ayat. Surah yang terpanjang di dalam Al-Quran dan mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan. Disebutkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah di dalam hadis. Disebutkan Al-Baqarah sinamul Quran wa dharwati nazala ma'a kullu ayatin minha 80 malakan. Diturun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan setiap ayat daripada surah Al-Baqarah, diturunkan sekali dengan 80 malakan, diturunkan sekali dengan 70 para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan setiap daripada ketika turunnya surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 70 malaikat ketika turun satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya menyebutkan tentang keutamaan dan juga kelebihan surah Al-Baqarah. Dan demikian disebutkan dalam satu hadis, Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah surah ini kepada orang yang mautakum, orang yang sudah meninggal daripada kalangan kalian, dan juga orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan antara ayat yang mempunyai fadilat yang begitu besar di dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah adalah ayatul kursi. Dan baginda Rasul sebutkan dalam satu hadis, la taj'alu buyutakum quburan fa innal baita alladhi yuqra' fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan,
Sungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan memasuki syaitan. Ketika disebutkan beberapa hadis tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Kita lihat surah Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Diawali dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah dinamakan sebagai huruf Al-Muqatta'ah. Huruf Al-Muqatta'ah, yakni dinamakan huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran ataupun surah Quran yang dimulakan dengan huruf-huruf ini salah satu daripada i'jaz, salah satu daripada mukjizat Al-Quran, salah satu daripada keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran ada beberapa surah-surah yang dimulakan dengan huruf kerana boleh mencabar orang-orang Arab di zaman Nabi SAW yang begitu mahir dalam bahasa Arab. Tapi ketika diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, lalu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini seperti Alif Lam Mim, seperti Yasin, seperti Alif Lam Mim Shad, bahkan ada yang dimulakan dengan satu huruf seperti Nun, seperti Qaf, maka orang-orang Arab yang begitu pakar dalam bahasa Arab, mereka merasa terlalu terkejut dan takjub dengan Al-Quran. Mereka tidak boleh menandingi kehebatan bahasa Al-Quran dan mereka jadi tak tahu apa sebenarnya maksud daripada huruf-huruf ini. Sebab itu huruf Al-Muqatta'ah ini disebutkan oleh ahli tafsir sebagai bahagian daripada huruf yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah. Walaupun ada ditakwilkan, ditakwilkan maksud huruful muqatta'ah oleh beberapa para ahli tafsir dan tidak ada salahnya, tetapi secara umum huruful muqatta'ah ini secara tepat tidak diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan huruful muqatta'ah ini menunjukkan akan kehebatan bahasa Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan setiap daripada huruf Al-Muqatta'ah ini mempunyai sir, mempunyai rahsia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Alif Lam Mim, baginda Nabi sebutkan orang yang membaca Alif Lam Mim, dia bukan membaca satu huruf, tetapi kata Nabi, Al-Alif harfun, wal Lam harfun, wal Mim harfun. Alif itu satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, wa likulli ahruf 10 amthal. Dan setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan 10 pahala. Maksudnya kalau baca Alif Lam Mim akan dapat 30 pahala ketika membaca Alif Lam Mim. Demikian setiap daripada huruf Al-Quran mempunyai maksud yang tersendiri, mempunyai sir, rahasia yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ayat yang kedua sehingga yang ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, iaitu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara gaib. Yang kedua sifat orang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan solat. Dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Sifat orang bertakwa yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan sifat orang mukmin, orang bertakwa yang keempat adalah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad. Dan yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun, mereka adalah golongan yang betul-betul orang yang yakin akan berlakunya hari akhirat. Demikian Allah Subhanahu wa taala sifatkan yang ada 5 sifat ini, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai hudan min rabbihim, orang yang diberikan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang seterusnya bermula daripada ayat yang ke-6 adalah menceritakan tentang sifat orang-orang munafik, iaitu innal ladzina menceritakan tentang orang-orang kafir, sifat orang kafir. 5 ayat pertama cerita tentang sifat orang bertakwa. Kemudian ayat ke-6 menceritakan tentang sifat orang-orang kafir, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8 dan seterusnya menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Untuk menjadi perbandingan kepada kita, demikian sifat orang mukmin,
orang bertakwa, dan sifat orang kafir pula, innal ladzina kafaru, orang kafir, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka ini ya Rasulullah, kau berikan peringatan kepada mereka, kau tak berikan peringatan kepada mereka sekalipun, mereka la yu'minun, mereka tidak beriman, takkan sama sekali beriman kepada engkau, kerana mereka ini adalah golongan batuk tak boleh minum air pula. Orang-orang kafir, orang yang tidak yang sudah Allah Ta'ala khatamallah ala qulubihim, orang yang sudah dikunci hati mereka, yang mana hati mereka tidak mampu untuk mendengarkan hidayah, telinga mereka tidak mampu untuk mendengarkan kata-kata hidayah, mata mereka tidak mampu melihat jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lidah mereka juga tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian disebutkan daripada ayat yang ke-8 tentang sifat orang munafik. Wa minan nas, dan daripada kalangan manusia, man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sifat orang munafik pula, iaitu orang golongan yang istilahnya menyembunyikan kekufuran dalam hati tapi menzahirkan iman. Waktu Allah sebut di sini sifat orang munafik daripada kalangan manusia, man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Ada orang yang kata mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi secara hakikatnya mereka tidak pun beriman kepada Allah. Ini adalah golongan yang merahsiakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menzahirkan keimanan. Golongan ini di zaman Nabi SAW di Madinah menjadi satu cabaran kepada dakwah Rasulullah di Madinah. Ketika Nabi berdakwah di Madinah, Nabi berhadapan dengan golongan orang munafik, golongan yang mereka menyembunyikan kekufuran tapi menzahirkan keimanan. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan beberapa hal keadaan dan bagaimana buruknya sifat merahsiakan kekufuran dan menzahirkan iman, seolah-olah ingin mengabuni mata orang-orang lain bahawa mereka adalah orang Islam. Demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keburukan orang-orang munafik, dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah menyebutkan tentang bagaimana balasan yang diberikan kepada ketiga-tiga golongan ini. Jadi golongan mukmin, mereka akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah berfirman menyebutkannya pada ayat yang ke-25. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kisah penciptaan Nabi Adam AS. Ini bermula daripada ayat yang ke-30 sehinggalah ke ayat yang 38, menyebutkan tentang kisah penciptaan Nabi Adam AS dan bagaimana yang berlaku di sebalik daripada rahasia Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan Nabi Adam untuk dijadikan khalifah di atas muka bumi. Makanya terjawab secara total kepada kita persoalan, kenapa Nabi Adam AS melakukan demikian, yakni memakan daripada buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Kadang-kadang ada yang terfikirlah, mungkin ada yang terfikirkan, bagus kalau Nabi Adam tak makan buah, tak adalah kita susah-susah dekat atas muka bumi ni. Kalau Nabi Adam tak makan buah, Nabi Adam pun akan kekal dalam surga. Jadi tak adalah manusia atas muka bumi, kan bagus macam tu. Seorang imam menjawab, katanya, kalau aku berada di tempat Adam waktu itu, jangankan buah, dengan pokok-pokoknya sekali aku akan makan. Jadi hikmah yang besar sebenarnya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejadian Nabi Adam memakan buah. Ini bukan kerana Nabi Adam melakukan kesalahan, bukan kerana Nabi Adam melakukan sesuatu sebalik daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala atau melanggar perintah Allah, tidak. Ramai orang yang salah dalam hal ini mengatakan bahawa Nabi Adam melakukan salah. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala marah kepada Nabi Adam, lalu diturunkan Nabi Adam, dikeluarkan daripada syurga. Ini satu perbincangan yang sangat perlu berhati-hati kerana ini melanggar dengan konsep akidah kita, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu kita beriman bahawa
para anbiya, mereka adalah maksum. Mereka itu adalah golongan yang terjaga daripada semua dosa-dosa kecil, semua dosa-dosa besar, semua perkara-perkara yang mengaibkan mereka, semua perkara-perkara yang menjatuhkan marwah dan kedudukan mulia para nabi daripada awal mereka dilahirkan sampailah mereka meninggal. Jadi bukan hanya ketika setelah mereka jadi nabi. Kerana sebagian orang mengatakan maksumnya Nabi Adam setelah jadi rasul. Sebelumnya tidak maksum. Tak betul. Kerana ini adalah rasul Allah. Kalau rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak maksum sebelum mereka jadi rasul. Jadi ketika mereka jadi rasul dan mereka berdakwah, ianya akan menjadi penghalang kepada mereka. Orang akan mengatakan kepada mereka, kau pun dulu sama juga buat benda yang tak betul. Jadi tidak ada seorang nabi yang tidak maksum. Ya, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang nabi kecuali mereka adalah golongan yang dijaga oleh Allah semenjak daripada mereka dilahirkan. Maksudnya di sini Nabi Adam adalah maksum. Jadi kenapa Nabi Adam makan buah tadi? Dan kenapa oleh Allah dalam satu ayat yang lain Allah berfirman tentang apa yang berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam, dengan Allah mengatakan walaqad ahidna ila Adam fanasiya wa lam najid lahu azma. Sesungguhnya kami telah mengambil janji daripada Nabi Adam alaihi salam fanasiya, tetapi Nabi Adam terlupa dengan janji. Mereka terlupa dengan janji dari Allah, janji dengan Allah Taala. Ya, Nabi Adam terlupa janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fanasiya. Allah sendiri mengatakan, jadi orang yang terlupa dimaafkan. Nabi Adam terlupa dengan janji Allah bahawa tidak akan makan. Walam najid lahu azma, kata Allah. Dan kami tidak mendapati Adam mempunyai keazaman untuk melanggar perintah kami. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang hal kisah Nabi Adam alaihi salam, dan kita pun lihat dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, penciptaan Nabi Adam alaihi salam, bagaimana permusuhan Nabi Iblis dengan seluruh zuriatnya Nabi Adam alaihi salam, kerana Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam kerana merasakan takabur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-49 menyebutkan tentang kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun, dan menyebutkan tentang bagaimana Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan, bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Bani Israel. Surah Al-Baqarah, sebahagian besar daripada isi kandungan surah Al-Baqarah adalah menceritakan tentang dakwah Nabi Musa dan juga bagaimana Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Cerita tentang Bani Israel terlalu banyak dalam surah Al-Baqarah, kisah Bani Israel. Bahkan nama Al-Baqarah sendiri adalah sempena daripada nama kisah Nabi Musa dan juga kisah penyembelihan sapi betina oleh Bani Israel. InsyaAllah sampai kepada tajuk itu kita akan bincangkan nanti. Jadi daripada ayat yang ke-49, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebutkan tentang bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel dengan bermacam-macam kelebihan, sehingga mereka ini ketika berhadapan dengan kezaliman Fir'aun, Allah Ta'ala selamatkan mereka. Dan ketika mana mereka diberikan bermacam-macam keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ayat yang ke-57. Kami telah memberikan kepada kamu al-ghamam, yakni payung atau awan yang memayungi mereka sepanjang mereka berjalan tidak kena panas. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, diturunkan kepada mereka makanan daripada syurga. Ini semua adalah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bani Israel. Tapi mereka sombong dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka melawan Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah juga menyebutkan pada ayat yang ke-60 bagaimana keistimewaan lagi diberikan oleh Allah, kelebihan lagi diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi dalam surah Al-Baqarah terlalu banyak menceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, dan bagaimana mereka dengan bermacam-macam kelebihan mereka tetap juga menentang Nabi Musa AS. Ini menunjukkan pengajaran yang besar daripada surah Al-Baqarah ini adalah kita yang mendapat sedikit banyak kelebihan jangan tidak bersyukur kepada Allah. Bani Israel diberikan bermacam-macam kelebihan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka mendapat azab dan mendapat penghinaan
sampai ke hari kiamat mereka adalah golongan yang dihina oleh semua manusia kerana pelanggaran mereka kepada Allah dan juga kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Pada ayat yang ke-60 Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'aswakal hajar. Satu lagi perkara ajaib yang berlaku di hadapan Bani Israel. Satu lagi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel selepas mereka diberikan makan dan minum, selepas mereka diturunkan makanan daripada langit berupa panda wa salwa, Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran Allah pula, mukjizat Nabi Musa pula ketika mana Nabi Musa diminta oleh Bani Israel nak minum air pula, maka Allah sebut kepada Nabi Musa, "Faqulna idrib bi'aswakal hajar." Wahai Musa, ketuklah ataupun pukullah batu besar tadi dengan tongkat yang ada di tangan kamu. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina, maka terpancar keluar daripada batu tadi 12 mata air. 12 mata air yang terpancar keluar daripada batu tadi adalah dengan pukulan tongkatnya Nabi Musa AS ke atas batu, dengan mukjizat Nabi Musa AS dengan izin Allah, mereka pun dapat minum air yang keluar daripada batu yang tidak ada sumber air di belakang batu, bukan ada air atau apa. Maksudnya mukjizat. Mereka nampak mukjizat Nabi Musa di bumi kering kontang tadi. Ini berlaku di Mesir, di semenanjung Sinai sana. Sampai sekarang tempatnya masih lagi dikatakan masih lagi ada tempat berlakunya. Batu yang terbelah, batu yang terpancar 12 mata air masih lagi ada sampai sekarang menurut sebahagian daripada pendapat sejauh mana ketepatannya Allahu a'lam. Walhasil ianya berlaku dan kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, satu batu yang besar di tengah-tengah gurun, Musa ketuk dengan batu itu dengan tongkat, terpancar keluar 12 mata air. 12 mata air tadi itu adalah untuk 12 suku kaum Bani Israel yang ada waktu itu. Yakni mereka nampak mukjizat Nabi Musa. Mereka dapat sesuatu yang luar biasa, tapi tetap juga setelah itu mereka kufur kepada Allah. Bahkan mereka minta pula dapat benda-benda yang sedap, makanan daripada syurga manna wa salwa. Oleh kerana sudah terlalu biasa dapat benda-benda yang sedap, maka akhirnya mereka rasa bosan. Ini sifat orang Bani Israel dulu yang tidak bersyukur dengan pemberian, maka akhirnya dia akan merasa bosan. Jadi mereka minta pula benda-benda yang simple-simple, benda yang remeh. Katanya kepada Nabi Musa, wa idh qultum, ayat yang ke-61, mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tak rasa puas wahai Nabi Musa dengan makanan yang sama je hari-hari, walhal mereka dapat tu makanan yang istimewa daripada syurga. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa adatu basaliha. Mintalah kepada Allah untuk berikan kepada kami pula makanan-makanan yang simbol, makanan-makanan yang seperti kacang ke, bawang ke daripada bumi. Cuba kita lihat betapa buruk perangai mereka, diberikan makanan-makanan yang sedap daripada syurga, daripada langit, mereka pula minta sesuatu yang remeh. Demikian Allah menghina mereka, sampaikan akal mereka meminta sesuatu yang remeh, walhal mereka adalah orang yang diberikan kelebihan-kelebihan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-62 berfirman menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka ini secara jelas menunjukkan penentangan kepada para nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi Musa AS secara khusus. Pada ayat yang ke-67 ini barulah bermula cerita tentang Baqarah. Kita punya tajuk atau kita punya surah, kenapa dinamakan dengan Al-Baqarah? Kisahnya adalah bermula pada ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini saya ringkaskan kisah ni. Kisah ni terlalu panjang untuk kita bicarakan dan kita tidak mempunyai waktu yang cukup. Kisah Al-Baqarah ini, kisah penyembelihan sapi betina ini adalah berlaku kepada Bani Israel di zamannya Nabi Musa AS, kerana ada satu orang yang membunuh satu orang lain. Mereka ini adalah dua puak yang sentiasa berkelahi. Maka satu orang membunuh satu orang yang lain daripada puak yang lain dari Bani Israel, dan orang yang dibunuh tadi diletakkan di satu perkampungan. Jadi diletakkan di satu perkampungan lain. Bila mana orang-orang kampung tadi bangun besok paginya, dibunuh pada waktu malam, besok paginya didapati ada mayat, dan kaum yang orang yang dibunuh tadi bila mana mendapati mayatnya berada di kampung satu lagi, maka mereka menuduh orang kampung satu lagi, puak satu lagi yang membunuh kerana mayatnya ada di situ.
Mereka pula kata bukan kami yang bunuh. Ya memang bukan mereka yang bunuh pun. Ini satu ujian yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Maka bergaduh mereka dua kumpulan, berkelahi. Sampai berperang, bertahun-tahun tak selesai masalah, berkelahi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau tunjukkanlah kepada kami apa yang kami nak buat dengan masalah kami. Yang ni kami nak tahu siapa yang bunuh kami. Mayat ni ada di situ tapi dia pula yang tidak mengaku siapa yang bunuh. Maka datang komplain kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku nak selesaikan masalah ini? Allah Ta'ala berikan kebenaran. Ya Musa, kalaulah mereka nak tahu siapa yang membunuh, maka Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bagi tahu kepada mereka, Allah Ta'ala suruh kamu untuk sembelih sapi betina. Kalau kamu nak tahu siapa yang bunuh, sembelih sapi betina. Ya memang tak logik. Memang Allah Ta'ala berikan satu arahan yang tak logik untuk menguji keimanan Bani Israel. Kata mereka, qalu atattakhiduna huzwa? Ya Musa, kamu ingat kami orang bodoh ke? Kami datang tanya kepada kamu, selesaikan siapa yang bunuh. Kami pula suruh kami sembelih sapi betina. Apa kena mengenai sembelih sapi betina dengan nak tahu siapa yang bunuh? Ya memang tak logik, tapi Allah Ta'ala sengaja tunjukkan satu perkara yang tak logik dan tengok mereka akan buat atau tidak. Lalu akhirnya mereka kata, okeylah, kalaulah betul sembelih sapi betina ni boleh tahu siapa yang bunuh, sapi betina ni macam mana nak sembelih? Maka awalnya Allah Ta'ala suruh mereka untuk sembelih sapi betina. Yang ni kalaulah mereka tak banyak soalan, cari je mana-mana sapi betina yang jumpa depan mata mereka, sembelih selesai. Tapi mereka ni jenis yang degil, yang memang mereka ni sebenarnya merasa berat untuk lakukan penyembelihan tadi. Lalu mereka tanya banyak soalan kepada Nabi Musa. Daripada awalnya disuruh secara umum untuk sembelih mana-mana sapi betina, maka akhirnya ditanya pula sapi betina itu warna apa, kurus ke, gemuk ke, jantan ke, betina ke. Tanya terlalu banyak soalan, sehinggalah pada akhirnya Allah Ta'ala suruh kepada mereka untuk cari sapi betina warna kuning. Innaha baqaratun safra, cari sapi betina warna kuning. Dan pening mereka macam mana nak cari. Inilah akibat kerana terlalu banyak soalan dan terlalu banyak penentangan kepada para nabi, maka akhirnya mereka mendapat kesusahan. Pendekkan cerita, akhirnya mereka dapat. Mereka jumpa sapi betina warna kuning, dibeli dengan harga yang mahal. Setelah disembelih sapi betina tadi, faqulna idribu bi'adhiha, maka disuruh untuk ambil bahagian daripada sapi tadi, dipukul di atas mayat. Faqulna idribu bi'adhiha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka dihidupkan kembali orang yang mati tadi bila dipukul dengan bahagian sapi betina tadi. Kemudian orang yang mati tadi bangkit balik. Orang yang dibunuh tadi bangkit balik, dia beritahu siapa yang membunuh dia. Demikian Allah Ta'ala tunjukkan kepada Bani Israel bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati, dan Allah Ta'ala sengaja menunjukkan satu cara yang agak tidak logik akal. Kerana Nabi Musa kalau nak bagi tahu saja siapa yang bunuh, tentu saja boleh, tapi sengaja dibuat perkara ini untuk menguji adakah Bani Israel akan setia taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian setelahnya daripada kisah sapi betina. Jadi daripada ayat 67 sehingga ayat ke-73. Inilah cerita Al-Baqarah sebenarnya. Beberapa ayat, ini saja cerita Al-Baqarah. Dan seluruh surah Al-Baqarah ini dinamakan dengan Al-Baqarah, bersempena dengan kisah ini, menunjukkan betapa pentingnya kisah ini. Dan satu surah dinamakan dengan sesuatu kisah yang ada dalam surah tadi, menunjukkan daripada banyak-banyak kisah itulah kisah yang paling terpenting dan kisah yang paling banyak mempunyai pengajaran. Dan kisah Al-Baqarah ini sebenarnya satu perbahasan yang terlalu panjang yang kita tidak mampu untuk bicarakan lebih panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya itu menyebutkan tentang beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab Bani Israel dan juga orang-orang kafir, dan Allah menyebutkan tentang bagaimana dakwah yang dilalui oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam pada ayat yang ke-87, dan bagaimana mereka ini menyembunyikan sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Bani Israel ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran, dan walaupun mereka tahu kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian Allah berfirman pada ayat yang ke-89, bermula ayat ke-89 menunjukkan bagaimana susahnya baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan golongan Yahudi dan golongan Nasrani di Madinah
dan mereka mengetahui hakikat sebenar kitab Al-Quran. Mereka tahu hakikat kenabian Nabi Muhammad SAW kerana sudah ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, tapi mereka sengaja menyembunyikan apa yang ada kepada mereka, dan mereka tetap melawan Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad bukan datang daripada kalangan bangsa Bani Israel. Kemudian sekali lagi disebutkan tentang kisah Nabi Musa AS, ketika mana Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel dengan penentangan yang mereka lakukan, bagaimana Allah Ta'ala mengazab mereka daripada kalangan mereka yang dihukum oleh Allah Ta'ala dengan diletakkan gunung di atas kepala mereka untuk mereka akur kepada Allah, untuk mereka diselamatkan. Tetapi akhirnya mereka tetap juga melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melawan para anbiya dan juga nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka. Dan seterusnya dalam surah Al-Baqarah juga, di antara yang paling terpenting menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak pernah merasa selesa dan merasa yang tidak pernah merasa aman dengan dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga dengan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan pada ayat yang ke pada ayat yang ke-120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan Yahudi dan golongan Nasrani, mereka tidak akan pernah, kata Allah, takkan sampai bila-bila akan reda dan akan akur dengan agama engkau ya Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut kepada agama mereka. Jadi ini satu panduan dari Allah Ta'ala kepada kita bahawa agama yang Islam, agama Nabi Muhammad SAW yang sudah bermula penentangan terhadapnya oleh Yahudi dan Nasrani daripada awal Nabi kita diutuskan, ianya akan berkekalan sampai hari kiamat. Dan bukankah kita tahu juga ketika turunnya Dajjal nanti, yang akan menyokong Dajjal untuk menyusahkan dan juga membunuh kaum muslimin waktu itu adalah golongan Yahudi. Jadi mereka ini sampai kiamat adalah seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, akan menentang agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang membangun Kaabah bersama dengan Nabi Ismail, putranya Nabi Ismail, dan menyebutkan tentang beberapa kelebihan dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Kaabah. Nabi menyebutkan tentang keistimewaan Baitullah Al-Kaabah bermula pada ayat yang ke-124 dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan juga tentang bagaimana proses tahwilul qiblah, yakni arahan dari Allah Ta'ala untuk bagi Rasulullah menukar kiblat solat daripada awalnya solat menghadap ke Masjidil Aqsa sehingga kemudiannya ditukar solat menghadap ke Masjidil Haram bermula pada ayat yang ke-144. Ini juga adalah sebahagian daripada ujian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyebutkan tentang Safa Marwah yang ada di Masjidil Haram, dan juga menyebutkan tentang beberapa syariat-syariat yang lain yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah perbincangan lain akan disambung pada pertemuan pada hari esok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk terus sama-sama mengikuti program yang baik ini untuk kita bertadarus. Kalau ikutkan pada apa yang telah disusunkan pada setiap hari ini, insya-Allah kita akan habis khatam Al-Quran dan akan mendengarkan intikmati daripada setiap daripada hari yang kita baca, intikmatinya daripada apa yang kita akan baca. Kita akan baca setiap hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita habiskan apa kita yang lebih. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل